Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Mati Tuan Imam, Musi dan seluruh tuan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang berahmat Allah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah SWT pagi yang barakah ini, sekira-kira 17 Ramadan, tempat kita diberikan lagi kesempatan untuk kita memanjangkan ibadah kita dalam bulan Ramadan ini. Sebenarnya memanglah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ini suatu perkara yang payah, kerana bertentangan dengan kehendak nafsu. Tetapi itu tidaklah bermakna Islam ini agama yang susah. Payah itu kerana kehendak nafsu yang inginkan bersenang-senang. Tapi oleh kerana memang kita ni Allah Ta'ala ciptakan untuk beribadah kepada Dia, walaupun ketika kadang-kala rasa berat untuk kita nak melaksanakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebabkan manusia ini memang Allah jadikan untuk beribadah kepada-Nya, maka yang susah itu tetap juga boleh menjadi mudah. Selama mana kita berjaya menjadikan semua yang diperintahkan itu bukan sebagai satu kewajipan, tetapi satu keperluan. Kan apabila kita memikirkan tentang kehidupan kita ini, banyak juga perkara yang susah. Bekerja misalnya kan susah. Tetapi apabila kita merasakan itu adalah satu keperluan kita untuk meneruskan kehidupan, maka tidaklah orang-orang yang berada di lautan untuk nak mendapatkan hasil laut walaupun di lambung ombak muntah hijau, kerana mabuk laut, dia merasakan payah pekerjaan, walaupun hakikatnya memang sesuatu yang payah. Tapi oleh kerana ia menjadi satu
keperluan bagi dia. Orang yang sehari-hari duduk di tengah panas, bertukang menyiapkan bangunan, kadang-kadang berada di tempat yang tinggi. Jangankan dia yang berada di atas, kita yang di bawah pun rasa macam nak terjun. Yang di atas lagilah. Tetapi walaupun payah, oleh kerana ia melihat itu sebagai satu keperluan, maka yang dilihat payah itu menjadi sesuatu yang mudah. Betullah agama ini. Untuk melaksanakan perintah itu mungkin ada kepayahan, berpuasa, kita berlapar, meninggalkan kehendak makan minum kita, kebiasaan kita, mungkin suatu yang payah. Tetapi oleh kerana kita melihat ia satu keperluan kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, untuk kita tunduk dan mematuhi syariat yang Allah berikan kepada kita, maka akhirnya yang susah itu dia akan menjadi mudah, dan bertambah lebih mudah apabila kita melazimi. Suatu puasa, hari pertama payah, hari kedua pun payah. Sekarang bukan hari kedua, dan nak habis dah puasa. Kalau payah juga memang masalah kita. Selama mana kita menjadikan kewajipan itu sebagai keperluan, maka dia akan jadi mudah. Orang yang memang dah biasa untuk tidak terlalu memikirkan soal makan dan minum, kan mudah bagi, kerana bukan lagi kewajipan untuk dia makan setiap masa. Dia hanya memerlukan makan pada masa-masa tertentu saja. Maka untuk tidak makan itu kan sesuatu yang payah bagi dia. Begitu juga solat dan ibadah-ibadah yang lain, bersedekah, infakkan harta. Selama mana kita merasakan bahawa ianya suatu keperluan kita, mengapa orang yang menginfakkan harta bukan hanya bersedekah pada tabung yang bergerak tu? Kan ada tabung bergerak. Di surau kita ni canggih, tak ada tabung bergerak. Macam Masjidil Haram rasa. Masjidil Haram ni tak ada tabung. Jadi orang kita semangat pergi Mekah mencari tabung. Kali pertama pergi, jenis tak mahu nak bertanya, dan nak habis masa di Mekah, jenuh mencari, baru dia tanya. Ustaz, minta maaf lah, nak tanya sikit. Sepanjang Mekah ni jenuh dah saya mencari tabung. Belah mana duduk tabung tu? Sesengkaan dia di Mekah itu macam kita di Malaysia, ada tabung-tabung yang disediakan. Sebab itu orang yang bersedekah, tuan-tuan, bukan hanya RM1 dulu, bahkan beribu. Saya baru ini, kalau tuan-tuan mungkin perasan, ada beberapa kali kita siar di TV Al-Hijrah juga dalam Radio Ikim untuk pembinaan semula masjid di tempat saya. Masjid tu memang ada lama dah, sebelum saya lahir lagi. Bahkan zaman datuk nenek saya lagi, di Kuang sana. Cumanya oleh kerana masjid itu sudah lama, kos untuk membaik pulih itu menghabiskan duit yang ada dalam masjid je. Jadi akhirnya duit-duit semangat orang tak boleh buat aktiviti dah. Maka buat keputusan roboh saja, buat satu, kemudian boleh bertahan untuk 67 tahun 70 tahun ke depan. Baru ni ada orang telefon, Ustaz, saya nak bagi untuk masjid Ustaz, minta Ustaz tolong datang rumah ambil, boleh ke tu? Kadang-kadang orang ni alasan saja untuk nak bagi, sebenarnya nak suruh kita ke rumah dia. Tapi tak apalah, meraihkan niat itu. Kadang-kadang kita fikir yang nak dibagi itu kan 100 dulu,
Baru ni saya pergi 20,000. Ini duit-duit yang ada bawah kapet, bawah bantal, diberi begitu saja. Kadang kita terfikir, mengapa mudah sangat orang menyerahkan yang dihimpun bukan sehari, mungkin bertahun, mungkin tak sedar berapa lama dihimpunkan. Lamanya masa untuk menghimpun harta itu. Tetapi dalam masa tak sampai 30 minit, yang berlama-lama dihimpun itu habis. Mudah sangat untuk dia memberi. Kenapa? Jawapannya satu saja. Dia tidak melihat itu kewajipan, kerana dia melihat itu suatu keperluan, kerana dia perlukan keberkatan, dia perlukan redha Allah Ta'ala dalam hidup dia. Begitulah tuan-tuan, apabila suatu yang wajib itu tidak lagi kita melihat sebagai tuntutan, tetapi kita melihat sebagai keperluan. Tuan-tuan bangun berapa punya awal tadi, kita pun kadang risau, takut solat subuh tu sambil tertidur kita risau, tapi insya-Allah tak tidur. Kemudian sambung pula kita duduk dalam majlis ilmu begini. Adakah ini suatu kewajipan? Tak ada. Saya percaya tak ada siapa yang nak mewajibkan tuan-tuan pun. Dan tuan-tuan nak balik pun boleh, lagi-lagi yang di luar sana. Mungkin di dalam payah sikit lah, pasal banyak nak kena cross tu kan, lalu orang nak menang, lalu nak menang, kita pun serba salah juga. Tapi yang di ujung tu balik lah. Tapi oleh kerana kita rasakan itu keperluan, needs, keperluan untuk kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita dapat, mungkin ada sesuatu yang mungkin boleh memberikan tambah nilai pada kehidupan kita. Maka sebab itu kita duduk dalam majlis ilmu. Itulah kehidupan ini tuan-tuan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita kekuatan supaya agama ini terus kita lihat sebagai keperluan untuk kehidupan kita selama mana kita berada di atas muka bumi ini. Tuan-tuan sekalian, itu kan tajuk kita hari ini. Itu sebagai mukadimah saja. Pasal kita hari ini ceramah sempena cuti nuzul Quran. Barangkali tuan-tuan yang ada ni pun cuti jugalah, agak saya. Ada pun yang ramai memang dah lama cuti. Misal pencin dah lama dah. Tadi ada satu ayat yang Tuan Imam kita bacakan. Sebenarnya ayat itu, kalau kita renungkan, satu ayat yang berat, penyataan daripada Allah Ta'ala. Surah Al-Hashr, betul tak? Ayat yang ke-21. Ni pada muka surat yang hujung sekali. Surah Hashr ni pun tak banyak sangat ayat ni. Pada muka surat yang hujung, kalau tuan-tuan baca, yang disebutkan atau dibacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kebetulan kita hari ini cuti nuzul Quran. Nuzul Quran itu artinya memperingati turunnya Al-Quran. Kerana Al-Quran tak turun dah. Tuan-tuan jangan macam-macam. Ayat Al-Quran itu 114 surah, 30 juzuk, 6666 ataupun 6236. Boleh belaka, jangan gaduh. Biarkan ulama' yang bincang. Peringkat kuliah subuh bertenang saja. Faham? Kita ni kalau ilmu ni, bagilah peringkat-peringkat ulama' aja bincang. Jadi kita meraihkan saja para ulama' ni. Sudah. Itu kaedah. Sebab itu ayat yang Allah turunkan itu sebagai satu gambaran untuk kita tentang
betapa Al-Quran yang ada dalam kita ini, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya saja tekankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ada orang rasa juga Quran turun pada dia. Dulu kan ada di Gombak, satu orang dia beritahu Yasin turun dekat dia. Mungkin agaknya terlalu banyak baca Yasin. Hari-hari Yasin saja, tak jumpa surah lain. Mengkali akhirnya dirasa Yasin turun pada dia. Maka dia pun, oleh kerana dah ada surah turun untuk dia, maka dia istiharkan diri sebagai Rasul Melayu. Pening pula kita. Khawatir kalau lepas ni ada pula yang istihar, saya Rasul Afrika pula. Macam-macam. Sebab itu Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah sempurna penurunan. Dengan maksud lain, tidak ada lagi dah penambahan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir ni, dia menyebutkan bahawa bila Allah menyatakan kami turunkan Al-Quran ke atas gunung Jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kau akan lihat ketakutannya gunung itu. Berat rasa gunung nak memikul Al-Quran. Gunung ni Allah gunakan sebagai nak gambarkan ciptaan yang besar. Macam kita lah, bila sebut gunung gana, nak menunjukkan banyak harta dia, segunung. Tunjukkan bukan sikit-sikit tu, salah segunung. Jarang kalau kita kata banyak harta dia, secupak. Jadi tak menggambarkan banyak. Walaupun memang mana ada orang harta sebesar gunung, tak ada kan. Duit pun kalau kita himpun berjuta pun tak jadi gunung, kerana gunung ni besar. Tetapi nak menggambarkan ciptaan Allah Ta'ala yang besar. Dan Allah bagi perumpamaan dalam ayat ini gunung, nak menggambarkan betapa disebut bahawa agungnya Al-Quran itu. Maknanya nak menggambarkan tentang agungnya Al-Quran yang diturunkan itu kepada gunung, dan nak menunjukkan betapa tingginya Al-Quran itu. Itu ayat Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Cara Allah memberikan penyataan di dalam Al-Quran, kita sebut ni dalam konteks bahasa. Ni penyataan itu semua kalam Allah. Cuma ada ayat yang bersifat penyataan, ada yang bersifat soalan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tu soalan tu. Cuma kita je buat tak tahu. Main baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tak tahu je, tak ada apa pun. Sedangkan Allah tanya, mana nikmat aku yang nak kau dustakan? Kan soalan tu. Tapi misal kita memang tak faham, sebab tu buat tak tahu je. Jadi ada ayat yang bersifat penyataan, ada ayat yang bersifat soalan. Maka penyataan Allah Ta'ala tentang Al-Quran itu sendiri nak menggambarkan betapa tinggi dan nak menggambarkan betapa bahawa manusia ketika mana dia berhadapan dengan Quran, mestilah hatinya dalam keadaan khasyian, maknanya tunduk. Kita sebut berarti kita sebut sebagai apa kita nak gambarkan keadaan hati itu. Kita sebut dia bukan tertunduk tetapi terpaku. Dia kena begitu. Mungkin bahasa Melayu dia gitu kot, terpaku. Macam tuan-tuan lah, tiba-tiba jumpa Nilofa yang senang lah, tuan-tuan biasa dengar. Saya sebut nama hati lain kan tuan-tuan tak tahu pula. Jadi terpaku.
Tuan-tuan tak usah beli, saya tak minat ni Ustaz. Bawa tenang. Kita bukan nak cerita minat atau tidak. Saya menyebut namakan, kalau saya sebut jumpa kat Pedah, tuan-tuan pun mening kat Pedah mana pula. Makna tuan-tuan jumpa seorang yang jadi terpaku gitu. Kan gitu. Alah, tak payah ni lupa pun. Kadang-kadang ustaz pun tuan-tuan bukan main lagi. Bergambar, berselfie. Selangkah ustaz, gambar. Selangkah lagi, gambar menegak pula. Selangkah lagi, gambar berdua je. Maknanya itu dipanggil apa? Keadaan kita terpaku. Nak tunjuk betapa apabila orang mendengar Al-Quran, begitulah keadaan diri. Sepatutnya. Apatah lagi kalau Al-Quran itu menceritakan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Tepilah, satu kelebihan kita ni memang kita tak rasa apa-apa. Itu masalah ni. Itu kelebihan kita. Allah cerita pasal neraka pun dia tenang je. Tenang. Dia tak sebagaimana para sahabat, para salafus salih. Iaitu bila mana Nabi SAW ketika dalam khutbah Hujjatul Wada di Arafah tu, di Jabal Rahmah orang Melayu panggil, Nabi berdiri di situ dan Nabi menyampaikan khutbah pada haji terakhir baginda. Kemudian baginda pun menyampaikan sebuah ayat Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Para sahabat mendengar ayat itu sehingga ada yang berjujuran air mata. Disebutkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila mendengarkan ayat itu menangis beliau. Bila ditanya, kenapakah engkau menangis wahai Umar? Kerana apabila Allah memberitahu hari ini telah aku sempurnakan nikmat, aku sempurnakan agama, sempurnakan nikmat, maka apabila agama ini telah sempurna, bermakna tidak perlu lagi seorang Rasul sebagai utusan Allah Ta'ala di atas muka bumi. Dengan kata lain, Muhammad yang sedang menyampaikan wahyu ini bakal meninggalkan kita. Begitu perasaan sahabat. Maknanya mereka faham tentang wahyu itu. Sebab itu wahyu itu memberi bekas kepada mereka. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar disebutkan, bila disebut ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli, ishtara, makna syira' itu beli jiwa orang mukmin dan harta orang mukmin dengan syurga. Menangis Abu Bakar. Orang tanyakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapakah engkau menangis? Kata Abu Bakar, bagaimana aku tidak menangis ketika mana Allah menyatakan hendak membeli harta yang sememangnya harta itu milik dia, diberikannya kepada aku. Kemudian setelah diberinya kepada aku, maka ditukarkan pula dengan pemberian yang lain, sedangkan dia boleh mengambil harta itu tanpa menukarkan apa-apa pun, kerana dialah pemilik harta itu. Kita apa yang kita ada kan, Allah bagi. Tiba-tiba Allah bagi tahu, aku nak beli apa yang kau ada. Beli dengan apa? Dengan syurga. Mungkin kita susah nak faham lagi. Kita ambil contoh lain beginilah tuan-tuan. Sekejap lagi tuan-tuan keluar, masjid akan bagi seorang 100. Suruh bagi seorang 100. Tuan-tuan dengar betul-betul. Jangan datang pula dekat jatuh kuasa, saya tak dapat lagi, dari mana 100 tu itu dia. Ini tak faham bahasa ini, payah juga. Orang bagi analogi saja. Bagi 100.
Keluar saja dapat 100 orang. Nanti 100 tu di pagar ada pula yang tunggu. Bagi 100 tadi, kami akan bagikan voucher berbuka puasa pula di hotel Concord. Concord kat mana? Saya main balon je lah. Maknanya, yang memberi duit tadi surau, yang menukarkan balik duit tu pun surau. Seolah-olah kita mendapat sesuatu, kemudian kita memberi. Tuan-tuan, 100 yang kami beri tadi, kalau tuan-tuan sumbangkan untuk manfaat surau kita, untuk program-program surau kita, kami pihak surau akan memberikan tuan-tuan kupon satu keluarga selama 30 hari untuk berbuka puasa. Tapi yang ini dibagi pada malam raya. Kalau orang buat begitu sakit hati kita. Nak bagi-bagi betul lah kata dia. Tak, kalau begitulah keadaannya, apa kita rasa? Duit aku dapat dari surau. Surau minta kita beri balik, dan surau bagi pula sesuatu untuk kita. Wah, bukankah itu hebat? Sebab itulah menangis Sayyidina Abu Bakar apabila mendengar ayat itu. Allah berikan kita harta, kemudian Allah nak kita berikan balik harta itu untuk jalan dia, mengikut perintah dia. Dan kalau kau melaksanakan, aku beri pula syurga sebagai ganti kepada pembelian tadi. Betapa rahmat Allah Ta'ala sampai begitu. Dia yang memberi, dia juga yang memerintahkan, dan dia juga yang menggantikan. Seolah-olah kita ni, kalau bahasa orang Melayu kita ni, anak emas lah. Ya, anak emas. Dia ada dua kan? Satu anak emas, satu anak tiri. Anak tiri itu lain pula kan? Aku kalau solat dekat surau tu mesti kat luar je. Macam anak tiri je. Dia sebenarnya memang itulah realiti dia. Tidak semua akan di dalam dan tidak semua di luar. Sebab itu baru ni bila orang tanya saya, Ustaz, saya Ustaz sepanjang PKP 1 dulu sampai sekarang Alhamdulillah saya tak pernah miss solat Jumaat. Wah, saya kata canggih. Imam ke? Tidak, dia kata saya bukan imam. Itu macam mana boleh tak miss? Dia kata saya menyelinap. Masjid ni tak dapat, saya cari masjid lain. Masjid lain tak dapat, saya pergi masjid lain. Mana masjid yang dapat, semua saya masuk. Saya kata sudut bagus, tapi tuan kena ingat, semayang di masjid 40 orang aja. Bila tuan masuk, bermakna kariah tu tinggal 39 orang aja. Sebab seorang tu tak tahu daripada kariah mana tiba-tiba muncul. Maknanya tuan duduk di situ, tuan menafikan hak orang kariah tu seorang. Sepatut 40 orang boleh semayang, tinggal 39. Sedangkan tuan pun kalau duduk solat di situ tak dikira sebagai mencukupkan bilangan jemaah. Kalau mengikut keadaan biasalah 40 orang untuk mazhab kita Syafi'i. Kerana 40 orang tu dia tak masuk musafir, tak masuk yang bukan kariah tu. Dia mesti kariah tu, kalau tidak berdosa sekampung. Tiba-tiba kita masuk, maknanya 39 orang lagi boleh sembahyang. Yang seorang lagi tak dapat, pasal ada seorang menyelit, tiba-tiba jadi kariah tu. Makna nak menyebut, bila kita berada, makanya ternapilah orang lain. Bila yang ada dalam ni 70 orang, maka yang ke-71 ternafilah. Bila yang 71 masuk, mungkin yang nombor 2 tadi keluar pula. Begitulah. Bermakna dalam konteks kita ni kan soalan nak memang tak boleh masuk semua. Itu je cerita dia kan? Itu saja. Kadang ada orang bila pergi Mekah, dia kata tak berjaya Ustaz dapat tiap waktu kat dalam. Saya kata simple je. Kalau tuan setiap waktu kat dalam, maknanya ada orang lain setiap waktu kat luar. Itu je. Tuan-tuan faham ke tidak? Dah kita je kat dalam, tentulah orang lain tu kat luar. Bila dia nak masuk kalau kita tak keluar? Dulu-dulu di Mekah, dia boleh parking terus. Ini kalau sekitar hujung 90-an. Siapa biasa pergi masa itu. Lebih-lebih lagi saudara kita daripada Pakistan, belah-belah India, dia orang memang dia duduk terus. Dia bawa kursi malas terus kat situ.
Dia terus duduk situ. Itu kawasan teritori. Kita pun datang slow-slow. Masa itu kita muda-muda, sekarang pun muda lagi. Tapi masa itu remaja lah. Kan kita pun menyelinap Pakistan. Ni tak tahu nak panggil apa. Pasal nak kata muka Pakistan pun tidak, muka Arab pun tidak, muka Melayu. Dia tengok, siapa kau kat sini? Dia kata minta maaf, ini full. Walaupun kosong, tapi dia dah cop untuk orang. Ni kita tak boleh. Ni geng kita je sini semua. Dulu. Itu dulu boleh bawa beg, boleh bawa apa semua dalam tu. Sekarang tak ada. Kau bangun, orang duduk. Orang tu bangun, kau duduk. Begitu je lah. Dia akan berpusing-pusing. Istilah anak tilah saja nak bagi tahu. Itu je. Tapi maknanya begitulah keadaannya Allah Ta'ala melihat kita, hamba dia. Allah beli daripada kita. Apa yang Allah bagi, Allah nak balik. Beli itu dengan maksud belanjakan mengikut apa yang Allah kehendaki. Maka Allah bergantikan pula perbelanjaan itu dengan syurga. Maknanya kalau kita faham ayat-ayat Quran ini, sebenarnya dia memberikan sesuatu kepada kehidupan kita. Sebab itu tuan-tuan, saya bila bercerita tentang nuzulul Quran, ialah sebenarnya bulan Ramadan ini dia tidak asing dengan Al-Quran. Sebab itu kita kalau boleh bila menyebut bulan Ramadan, janganlah panggil bulan puasa. Ya? Kalau kita menyebut bulan puasa, memang puasa ajalah kita nampak. Ya. Panggillah bulan Ramadan. Kerana di dalamnya ada puasa, dalamnya ada qiyamul lail, dan di dalamnya juga ada memakmurkan Al-Quran. Kerana Allah sebut misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebut bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat itu dengan menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran, unzila fihi kitab ghairi, maknanya diturunkan juga selain daripada Al-Quran itu kitab-kitab yang lain. Sebab itu disebut dalam tafsirnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia menukilkan daripada riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW beritahu bahawa suhuf Ibrahim pun turun pada bulan Ramadan. Ini yang kita sebut tadi. Janganlah sebut bulan puasa saja, kita sebut Ramadan, kerana dalamnya juga adalah bulan kitab-kitab suci. Suhuf Ibrahim, suhuf ni dia kalau bahasa kita lembaran, kerana dia bukan satu kitab yang komplit, lembaran saja. Begitu juga disebut bahawa suhuf Ibrahim diturunkan pada malam awal daripada bulan Ramadan. Begitu juga diturunkan kitab Taurat lebih kurang 6 hari selepas daripada Ramadan. Begitu juga disebutkan diturunkan Injil setelah 13 hari daripada Ramadan. Injil, Taurat, Injil. Begitu juga disebutkan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nak menunjukkan bulan Ramadan ini ialah bulan wahyu. Sebab itu sehingga para salafus salih, tuan-tuan kita ni kalau mengaji, biarlah faham. Kadang-kadang ustaz kita sebut salafus salih, kita main ya je salafus salih. Sampai kesudah dia tak tahu apa benda salafus salih tu. Ya. Itu kita kalau tak tahu, saya rasa tidaklah satu kesalahan kot mama. Mungkin kita boleh angkat tangan sikit. Dan maaf ustaz, salafus salih itu apa? Ya. Dapat jelaskan sikit. Barulah kita balik itu adalah penambahan pengetahuan. Ini kita bila ustaz ceramah, ya. Balik nanti kejap lagi dalam kereta bini, bang tadi ustaz sebut salafus salih. Salah dengar awak tu. Soleh. Dia ingat nama orang pula. Lepas tu
Tak apa, tanya, tak salah pun tuan-tuan. Mungkin juga bila kita tanya, sebenarnya ustaz tu pun tak tahu. Dia pun main sebut je salafus soleh, salafus soleh. Apa salafus soleh ustaz? Itulah saya pun sebenarnya tak tahu juga. Tuan-tuan, salafus soleh ni artinya salaf. Salaf ni artinya orang yang dahulu. Saleh artinya orang yang saleh. Mana orang terdahulu yang memang dikenali sebagai orang yang baik-baik. Mana orang yang saleh dengan amal-amal kebajikan ataupun amal-amal kebaikan, ketaatan. Sebab tu mereka, saya sekejap, saya tengok jam tu mabuk sebenarnya. Jam tu macam mana pusingan dia. Daripada tadi saya menengok, saya sambil menengok sambil menjeling. Yelah dia pusing situ kan. Sebab kita pusing ini. Jadi sudahnya sekejap sini, sekejap sini. Jadi saya kena tengok ke sini lah. Okey, 7-8 minit. Dia kalau tengok bertenang-tenang tuan-tuan, kita boleh faham. Tapi sekali pandang, sekali imbas, kita berputar balik nampaknya. Sebenarnya ke sana ke sini, ke sana ke sini. Baik. Tuan-tuan jangan risau, kuliah subuh ni pendek je. Ya, terang kita baliklah. Sebab bila terang nampak jalan ke rumah tu. Kalau awal-awal tadi takut tuan-tuan balik salah rumah nanti. Tuan-tuan sekalian, sebab itu para salafus salih, mereka bila masuk bulan Ramadan, mereka akan tinggalkan pengkhususan ataupun fokus mereka pada yang selain Al-Quran. Ada ulama yang kerja mereka mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah, orang yang memang terkenal kerana fiqhnya itu berpandu kepada hadis. Kalau kita baca dalam kitab Muwatta Imam Malik, ini tuan-tuan tak payah hafal pun tak apa. Muwatta Imam Malik ini kitab yang masyhur, karangan Imam Malik, mazhab Malikiyah. Kalau kita lihat di dalamnya, permasalahan fiqh itu dibawa dalam bentuk hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka apabila masuk bulan Ramadan, mereka akan tinggalkan fokus mereka kepada pengkajian hadis. Walaupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka akan tumpukan kepada Al-Quran sepenuh. Begitulah bagaimana mereka mengangkat keberadaan Al-Quran itu pada kehidupan mereka. Kita hari ini mungkin boleh juga nak buat sebenarnya lah, walaupun kita ada juga lah buat tadarus kan? Tadarus ada, tadarus bolehlah kan? Kalau orang tanya saya kata bolehlah. Kita macam-macam tadarus ada kan? Kalau grup muslimat tu tadarus seorang-seorang dia panggil. Saya juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk tiga. Tahu-tahu juzuk pertama right, menunjukkan dia dah baca lagi. Apa yang dia baca, dia seorang yang tahu. Betul ke dia baca, dia juga yang tahu. Mana salahnya, dia juga yang mungkin tahu. So, itu orang tanya saya, kata, Ustaz, apa pandang Ustaz tadarus dalam grup WhatsApp? Saya kata beginilah. Pertama, itu tidak dipanggil tadarus. Tadarus ni sekurang-kurang 2 orang. Pertama. Yang keduanya, kalau tadarus, mesti salah seorang tu tahu. Kalau dua-dua tak tahu, tu kan tadarus. Dua-dua kelang kabut tajwid, dua-dua kelang kabut membaca, dia mendengar salah satu daripada dua tu. Akak baca dulu, saya dengar. Habis dah akak baca. Macam mana kau rasa yang akak baca? Macam karyah kebangsaan yang baru ni, itulah akak. Sekarang yang kau pula baca, akak dengar. Macam mana kak? Saya baca. Kau pun lebih kurang yang menang tahun sebelum tu pula. Wahal dua-dua tak tahu mana ikhfa, dua-dua tak tahu ke mana mat, dua-dua main berhenti ikut suka hati. Sebab itu di tadarus ni sepatutnya mesti dibacakan seorang menyimak dan seorang membaca. Sekurang-kurang. Dan mestilah sekurang-kurangnya tu seorang tu tahu. Sepatutnya. Tapi saya katakan begini, tadarus grup WhatsApp tu sebagai dia panggil awareness. Cakap betul tu. Maklumlah tuan-tuan kan sebelah Putrajaya kan? Awareness maknanya apa? Apa benda pula cakap Melayu ni? Kesedaran. Saya kalau cakap orang putih payah cakap Melayu tak tahu. Maknanya sebagai kesedaran saja, sebagai galakan. Tetapi kak, ni pasal saya kata kak, kenapa makcik?
Sebab perempuan yang rajin. Grup lelaki-lelaki, saya pasal ada juga di-invite masuk grup muslimat, tak ada kerja. Kita pun ada dalam grup muslimat. Kadang kita PM balik orang, dia saya ni lelaki-lelaki. Tahu memang ustaz saja kami masukkan kat sini. Tak pening kita dia bercakap masak apa, lobak merah lah, cili api semua. Kita duduk baca sama. Tak ada kerja muslimat ni. Grup lelaki-lelaki susah nak jumpa. Hampir tak ada. Kerana orang lelaki-lelaki ni dia tidak suka menunjuk-nunjuk dalam beramal. Lebih tawaduk. Sampai bagi salam pun tak jawab-jawab. Dia punya tawaduk. Bila kita jumpa, tak ada ke dalam grup? Ada, saya baca je kata dia. Memang tak tulis-tulis. Orang puan tak. Berlumba-lumba dia mengopi dan paste. Ada je. Dia orang lelaki tak. Orang lelaki dia bertenang. Grup orang lelaki ni harmoni. Ustaz tak keluar apa-apa. Kosong. Sebab tu saya sebut, untuk nak bertadarus begitu hanya untuk galakan. Tapi ada grup yang sampai 2 tahun saya duduk dalam tu, tuan-tuan. Galakan juga 2 tahun, tak habis-habis dia nak menggalak. Macam kita lah bergerak untuk maulid Nabi, kan? Bergerak, berselawat. Tak ada masalah, bergeraklah. Nak menzahirkan seronok mengingat Nabi. Tapi peringkat kita bukan sekadar bergerak berselawat. Semangat bukan main orang tu. Sallallahu ala Muhammad. Diajak ni budak-budak, mari ikut pakcik. Baguslah. Peringkat orang tua ni mengamalkan. Maknanya apa yang Nabi yang kita selawatkan tu, Nabi yang kita selawatkan tu suruh, masa tu peringkat kita ni mengamalkan. Anak-anak kita kecil tu, itu dia. Itu pembudayaan saja. So dia nak amal apa benda? Dia pun budak lagi. Takkan kita nak suruh dia pula. Dia pembudayaan. Saya sebut baru ni dalam Wanita Hari ni. Soalan dia tanya, apa pandangan ustaz? Kita nak galakkan anak-anak kita berpuasa. Tentu ada tengok dulu kan. Saya kata dengan pengacara itu, saya setuju dalam bab menggalakkan anak-anak puasa. Tapi yang sepatut kita tumpu, anak-anak yang 40 tahun, anak-anak 60 tahun ni sepatut, kerana mereka ni dah wajib puasa. Ini kita sibuk dengan anak-anak 6 tahun ni. Beri kita pujuk puasa. Puasalah dik, bangun, makan. Sikit lagi. Dia tengah hari budak tu berguling nak makan. Dia tahan sikit lagi. Budak tu pun tahu tengok jam. Sikit apa ke bendanya mami. Ni baru pukul 12 nak tunggu pukul 7 tu kata dia. Tapi kita seboleh-boleh kita nak usahakan. Walhal itu pembudayaan. Dia boleh bangun sahur tu pun okey lah. Adik bangun apa ni? Sahur lah kata dia. Kejap lagi pergi sekolah, dia makan nugget. Biarkan. Jangan dirampas nugget tu. Tak puasa pula. Kan bulan puasa. Bawa bertenang. Pembudayaan. Kalau budak yang 70 tahun macam itu, itu baru. Bukan dirampas nugget tu. Elok ditepuk muka dengan nugget tu. Dah. Kita kena beza ni antara pembudayaan dengan melaksanakan. Faham tak lah? Bukan saya kata salat. Yelah, benda baik, satu sudutnya baik. Tetapi kita kena melihat pada sudut yang lebih besar. Jangan sudut itu saja. Apa tak baik ke kami buat ni? Bukan kita kata tak baik makcik. Kita cuma sebut sampai bila nak begitu. Kita kena masuklah pada peringkat seterusnya. Kita pun gelang dulu kecil. Sekarang dakap pulut. Lipan bara. Tak mahu kita yang halus-halus tu. Kenapa tak beli je orang panggil gelang India tu? Gelang India kan? Tak mahu kita. Malu. Tapi kalau dakap pulut tu kan, kan? Telekong tarik-tarik je. Bisa nak bagi nampak. Kata, rugi pula pakai gelang tak nampak. Kita pun nak peningkatan. Sama lah dalam kataan kita beragama ni tuan-tuan. Jadi ada peningkatan pemahaman kita. So itu maknanya bukan salah, tak bagus. Tapi tadarus ni sepatutnya kita pergi kepada tadabbur.
mentadabbur isi Al-Quran. Alhamdulillah kita sekarang ni di TV Hijrah dulu Quran awal, kalau tuan-tuan ingat dulu kan, kemudian Ustaz Tirmizi dan dua-dua Tirmizi, Tirmizaini, maknanya dua Tirmizi. Dua-dua Tirmizi, maknanya bukan sekadar baca, dihurai pula. Itu tadabbur. Kau tak sebenarnya bila kita baca, kita suka membaca dan berlagu. Kau tengok kalau kat radio punya rancangan, apa nama, apa dia panggil, apa nama benda tu, apa benda pula bunyi, apa kak, apa, la ilaha illallah, baca berlagu tu panggil apa? Antaranum. Apa payah benar tu, pasal saya tengok dah siang, jadi kepala tu mikir dua tak. Kita tengok kalau program Taranum dekat radio, beria orang menelpon. Kadang makcik-makcik tu dah semput-semput pun nak juga membaca kot telefon. Makcik baca ya ustaz, kata. A'udzubillahi min syaitan. Sian tengok kan, bukanlah tak boleh makcik. Taranum lah, memang kita disuruh tazayun, maknanya berhias dengan baca Al-Quran tu. Tetapi ada lebih penting pada itu. Apa dia? Tadabbur Al-Quran. Sebab itu kita nuzul Quran ni tuan-tuan, kita nak pergi kepada Al-Quran ini, tujuan dia diturunkan. Sebab itu Allah sebut jelas tujuannya apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk. Kita bagus dah, petunjuk dalam kehidupan bagus. Berkeluarga, kita tak bawa lari anak dara tu. Tahu tak? Dulu kita pergi elok-elok jumpa mak ayah dia, saya nak kahwin dengan anak pakcik. Walaupun tu adatnya saja, sebenarnya cakap dengan perempuan tu, sudahlah, saya nak kahwin awak. Saya setuju. Cuma orang Melayu ni dia ada dia punya gedik kan. Lagi dulu lah, sekarang tak. Saya perempuan ni kahwin dengan saya, lelaki tu pula lari. Mana ada tata cara itu, hudan lah tu, petunjuk. Kita tak buat macam orang lain. Di barat ke misalnya, kan ada saya baca pemain bola siapa, Lampard ke apa nama, Frank Lampard kan? Ke siapa saya tak ingat, dia interview kan, anak 3 ke 4 masa. Bila dia tanya, saya baca dalam interview, saya pun tak tengok dalam interview tu, kalau betul surat khabar tu tulis. Jadi dia kata kami masih lagi dalam proses suai kenal. 4 anak tak kenal lagi, nak suai apa lagi? Kita tengok maknanya kehidupan itu. Tapi kita alhamdulillah, kita kahwin, dihalalkan kita dengan isteri kita atas nama Allah Ta'ala. Itu kan petunjuk. Maknanya kita mengikut petunjuk, bagus. Tang itu settle, bagus. Masuk tang lain dalam bab mencari harta dan sebagainya. Seperti kita begitu juga, petunjuk yang Allah bagi, bagaimana soal ribanya, soal kita mengumpul harta. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Itu kan petunjuk, sepatutnya itu pun kita ikut. Dalam konteks kita hidup bermasyarakat kan, jangan kalian, Allah sebut, jangan kalian apa dia panggil istilahnya, mengintai-ngintai. Mana mengintai-ngintai tu artinya mengintai-ngintai kesalahan orang. Bukan ngintai orang, tu nak kena belasah namanya. Mengintai kesalahan, tengok. Tengok. Jangan kita rasa kita lebih baik pada orang lain. Jadi konsep masyarakat tu pun ada di situ. Itu petunjuk. Saya kata harmoni tu, tengok yang ada dalam ni. Misalnya, kalau bagaimanapun keadaan dia, kita jangan buruk sangka tengok tu rasa tak tenteram lah tu duduk majlis ilmu, nak keluar malu. Janganlah begitu. Tak sungguh. Saya selalu sebut, kalau dalam majlis saya lah, ustaz lain kena ikut dia lah. Kalau majlis saya kata tak apa. Kalau tuan-tuan rasa duduk tu dah letih, lunjuklah kaki. Kita ni kan duduk bersila, kebas kaki tuan-tuan, nyamai. Dah silang kanan tak berhenti, silang kiri tak berhenti.
luruskan silang balik pun tak berhenti. Ustaz tu bolehlah dia duduk atas kursi, boleh goyang-goyang kursi kita macam mana. Duduk bersimpuh pun dia tak berhenti juga. Nak bangunkan sebersalah pula. Jadi kita menahan kebas tu. Sebab tu penceramah dia kena tengok muka orang. Kalau tengok orang tu dah menahan kebas macam tu, maknanya berhentilah. Kesian dah orang tu. Maknanya begitu. Tapi kita, jangan kita rasa ni teruk, tak ada adab dalam majlis. Tak boleh begitulah. Orang tak sama dengan kita. Kita memang boleh relax, duduk, tak ada menyandar pun. Tapi ada orang, minta maaf lah tuan, dan yang menyandar jangan terasa lah. Saya bagi contoh saja. Kan ada orang dia akan cari dinding dulu. Tak so, ada setengah orang tu, dia tengok kita orang muda cari dinding ni, dia menyampah tengok. Muda-muda nyandar-nyandar kata dia. Kita tak boleh lah gitu. Manusia kan lain-lain, ada keberbagaian dia. Kita boleh duduk tegak 4 jam tak apa-apa. Tapi ada orang tak boleh, dia duduk macam mabuk dia. Dia kena cari sesuatu untuk nak nyandar. Baru dia rasa relax. Sebab itu kalau saya cikgu dulu, kita belajar teori, bukan teori konspirasi, teori psikologi kan. Dia ada dipanggil apa, piramid Maslow, hampir-hampir disebut Koslow. Nak buka puasa dah nampak. Teori Maslow tu, teori itu dipanggil teori piramid tu, nak menggambarkan keselesaan orang tu apabila keperluan dia cukup. Ni kalau kita jadi cikgu dulu macam tu lah, memang dia ajar gitu kan, ilmu pedagogi tu, supaya kita boleh faham anak murid tu. Tengok tak nak menulis, jangan terus marah dia. Tanya, apa pasal awak ni? Saya tak makan. Maknanya keperluan dia tak cukup hari tu. Pasal mak bapak dia semua bangun terlewat. Jadi tahu-tahu dia kerah ni budak tu, pergi cepat, bas dah tunggu. Dia mak tak sempat, nanti makan, kau makan jangin dalam bas tu. Kita mak bapak ni tu, dia bagi duit lebih. Hari ni ambil lebih sikit, selalu RM1, ni ambil RM1.50. Dia tahu budak tu. Jadi keperluan dia tak cukup. Sebab tu kita jadi cikgu tu tak boleh terus marah. Kena tanya dulu kenapa. Sebab keperluan dia. Sebab teori manusia tu begitu. Sama juga kita, walaupun itu dalam konteks sekolah, sebenarnya di surau pun sama juga. Kita macam-macam orang ni ada tuan-tuan. Nyamai ni lutut dah season, lutut dah lari, semalam lutut tu tertinggal kat mana tak tahu. Macam-macam orang ada. Sebab tu Nabi tengok bagaimana Rasulullah SAW, tuan-tuan, tokoh pedagogi terbaik. Ingat tak bila Rasul SAW, bila orang mengadukan, ada seorang sahabat, saya lupa nama, dia pergi solat dengan orang lain, dengan jemaah maksudnya, dia baca banyak, orang mengadu kan? Orang mengadu dengan Nabi. Nabi tanya apa? Apakah kau nak menimbulkan fitnah? Pasal panjang menung kau sembahyang, orang kat belakang tu tak tahu benda tu. Kau jangan kira kawan tu baru hari ni 17 Ramadan, aku harap ini sebagai perubahan yang terbaik untuk diri aku. Possible tak bang? Kan? Dia datang ni hari ni, ya Allah, aku syukur pada engkau. Ini kali pertama sejarah hidup aku melangkah ke surau. Sekali imam baca surah Yasin, dia keluar tu, dia kata, ampunkan aku ya Allah. Mungkin ni kali terakhir aku datang. Tak kena tuan-tuan. Sebab itu dia, kita nampak tuan-tuan bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita. Datuk Rasulullah, siapa yang mengajar Rasul? Mana ada Maslow pun tak hidup lagi zaman tu. Maslow kan, mana dia hidup? Teori apa benda ni? Tapi Rasul SAW, ialah ada satu hadis, ulama bincangkan hadis. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Setengah ulama kata tu kan hadis pun, itu kata-kata. Tak apalah, tapi nak beritahu, Nabi diajarkan oleh Tuhan. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. So itu wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi. Hebat. Jadi kalau kita sebenarnya pakai Quran itu sebagai petunjuk, tuan-tuan, percayalah, hidup kita semuanya aman. Tapi pasal kita tak semua nak pakai, sebab itu yang orang kena kejar alung sebagai, ya, keperluan. Tapi kalau kita tahu bahawa itu suatu dosa yang berat, kita pun tak sanggup nak ambil. Tapi oleh kerana kita tak memahami sungguh-sungguh konsep
harta yang agama ajarkan melalui Al-Quran tadi, maka akhirnya kita akan jadi rosak. Konsep bermasyarakat jadi rosak. Orang jadi merajuk nak pergi ke masjid. Kesnya apa kak? Oh kak, kesnya more dia bungkus awal. Ada orang jenis gitu. Dia relax, diikat dengan getah. Nak buat apa ni? Kayam bungkus. Bungkus. Anak aku ada kat rumah tu, dia suka makan benda ni. Kita pun Kak Yam, bukan anak Kak Yam je suka makan, orang Surau ni pun suka makan. Kak Yam bungkus, orang Surau tak dapat makan, kata dia. Jadi kadang-kadang tak kena kita, benda tu boleh consider pun. Kadang-kadang kalau hidang pun orang tak makan. Tapi dek kerana itu punya hal, Kak Yam terus tak pergi Surau lah. Faham tak Kak? Kadang-kadang ada kita begitu. Boleh je nak tegur. Saya rasa Kak Yam tinggalkan sikit lah. Imam suka kuih ni. Kau beri menang, kau nak nyiap untuk imam. Dah dia lelaki saya. Jadi maknanya tak, bukan tak boleh tegur, tapi janganlah sampai Kak Yam, habis semua dia sapu, kawan tu bawa seri muka je balik. Bukannya semua pun, tapi pasal kita geram dia memang kaki bungkus. Memang ada orang jenis ni, ada. Tapi bertenanglah, bukan semua kat surau dia bungkus tu. Tak ada. Kita pun bungkus juga, cuma bezanya awal dengan lambat. Kan kita pun kiri kanan. Banyak bungkus kak? Lebih kata dia. Cuma beza Kak Yam tu bungkus awal saja. Itu saja. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok tentang petunjuk Quran ni, memang dia memberikan keharmonian. Dan tengok kita hidup berjiran, tengok bagaimana sampai berkelahi sebab apa? Kadang apa nama? Allahumma salli selamat. Kereta kita parking, kita depan kereta orang. Itu semua perkara-perkara yang menyakitkan orang lain. Sepatutnya kalau kita faham bagaimana Quran mengajarkan kita, dia takkan berlaku. Tapi pasal kita tidak melihat dalam konteks kita ni dipandu dengan Al-Quran. Tuan-tuan, saya umum je lah pasal aku jam pun 7.30 dah. Ini bukan siang lagi, matahari pun dah terbit dah. Mujur tuan-tuan tak menghadap sana. Kalau tidak tuan-tuan memang tengok matahari, tengok dan nak tenggelam matahari nampak. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, sebagai sikitlah kita menyentuh nuzulul Quran hari ini. Tuan-tuan, fahamilah Al-Quran. Bagaimana caranya? Tuan-tuan senang saja. Pertama, tuan-tuan baca sendiri. Yang ini kira-kira tak ada harapan. Tuan-tuan faham ke tidak? Maknanya tuan-tuan nak dalami sendiri. Berkait dengan akidah tuan-tuan baca, memang nampak gaya tak ada harapan. Berkait dengan ibadah, tak ada. Jadi apa saranan dia supaya kita ada konklusi mudah untuk kita nak bawa balik? Apa dia? Tuan-tuan, duduklah dalam majlis ilmu. Mungkin hari ini kita dapat satu, besok dapat satu, kemudian dapat satu, kemudian satu. Satu dihimpun sampai ke sudah, maka akhirnya menjadi 100. Duduk dengar majlis ilmu. Mungkin ada satizah kita berikan satu-satu lontaran yang mungkin baru, atau mungkin ulangan mengingatkan kita. Jadi yang itulah yang akan memahamkan kita dengan Al-Quran. Ada dah tak ada TV lah. Kena sebat. Itu yang saya selalu sebut. Sebab itu saya kata, kita kadang-kadang jangan underestimate orang tak ke masjid, ke surau. Kadang-kadang kita pandang begitu, kan? Sekurang-kurangnya mereka tidak mencuri. Tuan-tuan faham ke tidak? Orang yang tak ke masjid, tak ke surau, dia tak mencuri. Yang mencuri biasanya orang yang ke masjid, ke surau. Kalau tidak, siapa yang nak curi dekat dalam masjid kalau dia tak ke masjid? Tentu dia ke masjid. Betul tak? Sebab tu bila kita tengok barang masjid hilang, cuba cari siapa yang rajin ke masjid. Jangan cari orang yang tak ke masjid dulu, kan? Ni Sulaiman, dia pun tak pernah pergi masjid. Apa pasal kita nak tuduh dia? Sebab tu cari first imam, dia yang selalu ada. Betul Bilal, betul barulah Jumaat.
Taklah, maknanya tuan-tuan, kadang-kadang ialah itu cabaran kita. Kadang-kadang kita tengok yang datang, Allahuakbar. Ya, mudah-mudahan. Kadang-kadang tuan-tuan, sebab dicuri ni, tuan-tuan jangan terperanjat. Mungkin 20 tahun lagi dia jadi imam. Tapi taklah makna setiap imam tu dulu 20 tahun sudah dia mencuri. Marah imam baru. Kadang-kadang asbab. So ditinggal, dia ambil TV itu kat surau, akhirnya menginsafkan dia, dan akhirnya dia jadi orang yang dekat dengan surau. Asbab boleh jadi, possible. Ya. Tapi kadang ada asbab lain juga boleh jadi. Kalau kita buat makanan kaki lembu ke apa ke, yang itu pun boleh jadi asbab juga orang ke surau. Tapi ini bulan puasa memang tak adalah nampaknya. Saya lalu depan tadi tu, selalu kat sini meriah macam-macam makanan di sini. Nampaknya bulan Ramadan tak ada harapan. Tuan-tuan, jadi duduklah dalam majlis ilmu. Saya minta maaf lah kena seluruh sikit pasal saya tengok pada belakang tadi subuh ni macam cerah masa depan masing-masing nampaknya ni. Ya. Tapi alhamdulillah nampak tuan-tuan pun tak tidur-tidur. Saya pun nak berhenti serba salah. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan tidur tadi awal sikit saya berhenti. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita untuk terus memahami Al-Quran. Teruslah tuan-tuan, baca bagus. Taranum makcik, dia memang orang perempuan kena. Dia yang suka. Betul tak makcik? Oh tak? Ya. Paling ramai kelas taranum. Saya tanya sahabat-sahabat saya ustaz yang buat taranum. Ustaz, paling ramai join siapa? Perempuan ustaz. Orang lelaki dia memang bersyukur dengan apa yang ada. Perempuan tak. Tapi sebenarnya tak. Pasal rumah kita ni, mak-mak ni, dia pasal dia tak ada aktiviti. Itu yang dia ada pun. Dia apa dia nak buat lagi? Nak berborak macam orang lelaki-lelaki dekat tepi kedai makan, dia tak boleh. Jarang kita tengok makcik-makcik ni borak kedai makan. Mana bini kau lah? Dia keluar kat bedah, katanya pergi ngeteh tadi kata dia. Tak ada. Itu je lah benda dia sempat dia tengok taranum tu. Jadi sonok kat situ. Orang lelaki tak macam-macam aktiviti tu kan. Jadi mancing orang lelaki boleh buat. Orang perempuan mana ada pernah kita tengok rajin mancing. Orang lelaki boleh bermotor. Kalau jenis motor besar-besar, adalah seorang dua perempuan tu pun janggal nampak. Banyaknya orang lelaki-lelaki. Jadi orang perempuan ada benda boleh buat lagi kan? Betul. Taranum je lah. Jadi tak apa, belajar, tapi jangan lupa, jangan tinggalkan untuk tadabbur. Ya, mudah-mudahan pahala kita dapat, dan yang paling penting keutamaan daripada penurunan Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Saya cukuplah sekadar itu. Jumpa lagi pada PKP yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sebagaimana doa yang Imam baca tadi, ya, Allah angkat balak ni dan wabak ni daripada kita. Ya. Dan teruskanlah tuan-tuan, kita bertenang-tenang follow SOP ni. Tujuannya supaya mudah-mudahan kita dapat mengurangkan risiko penyebaran tu. Yang paling penting, kita dapat terus mengimarahkan rumah Allah. Kerana kalau macam-macam hal, jadi macam di Kelantan pula kan, dah tutup semua. Sayang. Bukan kita nak sebut pasal orang Kelantan tu kita tak tahu, tak payah masuk campur. Cuma saya nak sebut contohnya macam di Kelantan hari tu buka, lepas tu terpaksa tutup. Jadi rugilah kita. Sebab kita ni kita punya charge. Ya. Dan sekarang ni pun dah macam itu, dah tak boleh balik kampung pula. Ya. Jadi tuan-tuan jangan bersedih lah. Ya, kalau tak boleh balik kampung, anak tak boleh balik kampung kita sebagainya. Jadi bawa sabar je. Saya secara peribadi, saya cakap terang, larangan ke tak larangan ke, saya tetap balik kampung. Saya tetap jumpa mak ayah, sebab saya masih ada lagi, ayah saya masih ada. Mak saya meninggal dah, Allahyarhamha. Tapi ayah saya pun, ialah dia ada keluarga baru. Tapi tetap raya ni saya tetap akan balik. Larangan ke tak larangan, itu nombor dua. Yang penting balik ke negeri. Rumah saya pun bapak dah tak ada, tapi mak masih ada, kena balik juga jumpa. Itu kita sebagai anak, sebagai menantu kena. Itu saya punya prinsip. Tuan-tuan terpulanglah. Saya bukan nak mempengaruhi tuan-tuan lawan SOP, tapi saya kata itu saya punya prinsip, dan saya tetap balik. Saya sebenarnya daripada PKP 1 dulu saya buat dah. Alhamdulillah tak kena tangkap.
Walaupun saya bagi tahu secara online, tapi yalah, sebab kampung bapak saya sebelah rumah saya. Ya. Jadi takkan polis nak tangkap pula. Nak kata rentas daerah pun tidak, rentas kampung pun tidak, sekampung. Ya. Dan orang rumah saya memang mak dia duduk dengan saya. Jadi saya kena balik lari-lari jumpa dia. Kalau saya tak balik, macam mana saya nak balik rumah, kan? Mesti kena jumpa untuk balik rumah. Jadi tak ada masalah bagi saya. Jadi polis tak boleh tangkap saya lah, walaupun statement ni saya buat secara terbuka. Tuan-tuan janganlah marah, bawa tenang. Kadang-kadang sakit hati kita mendengar. Tapi ala kulli hal, insya-Allah, ya. Walau bagaimanapun pun saya baru ni saya pesankan, raya tuan-tuan kena ingat, itu bukan soal kita nak raya. Raya syariat, tuan-tuan. Faham tak? Raya adalah syariat, pensyariatan hari raya. Jadi kod mana pun hari raya tu sifatnya mesti gembira. Jangan tuan-tuan buat denang perantau sangat, ya. Jadi mesti wujudkan suasana tu, kan itu syariat kita. Kerana Nabi sebut tu, lisaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa dua kegembiraan, farhatun inda fatrihi, kegembiraan ketika berhari raya. So kena, jangan tuan-tuan buat mogok pula, tak nak raya tahun ni, bawa tenang. Lansir kena tukar, cuma bukan beli baru lah, tukar color lain saja biar nampak meriah. Baju kena pakai yang lawa-lawa, walaupun tak beli baru, ambil je lah baju mana-mana yang paling lawa. Saya selalu sebut, kalau orang mokok gudang garam, baju banyak berlubang. Kalau orang mokok gudang garam ni, baju berlubang banyak. Saya lompat-lompat dia punya tembakau tu. Jadi cari yang tak kena lubang, tak terbakar tu. Itu maksudnya begitulah. Tapi kena, sebab ada orang yang kata saya malam raya tu, saya kata tak balik kampung. Bawa tenang, raya tu bukan soal balik kampung. Raya tu soal meraihkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham kat situ. Faham makcik? Walaupun anak tak balik, tak apa, kita tetap raya, cuma mungkin tidaklah meriah, itu saja. Tak apalah, penting beraya dan bertakbir, dan kita buat sunat-sunat sama, tetap sama, tetap sama. Tak tahu lagi kan, SOP raya belum keluar lagi. Kalau anda ini kita memang berhari raya, kita solat air raya di rumah, tak apa, buat benda yang sama. Sebelum solat makan juga dulu. Ini sebelum solat tak makan dia sebab kat rumah. Tak makanlah, solat dulu, kalau lepas dia baru makan. Pandai-pandai pula dia auto tu. Tak, sunnah Nabi makan dulu. Walaupun nak sembahyang raya tu dekat hall, makan dekat dapur. Ataupun memang semuanya pun dekat hall, tak apa, buat itu sunnah tu. Kerana kita buat kerana syarak, bukan kerana kita nak. Faham? Itu sikitlah tuan-tuan sebagai akhirnya. Dan saya cukuplah setakat tu dulu. Jumpa lagi insya-Allah. Cuma sikit saya minta izin tuan-tuan untuk nak kongsikan. Saya tengah menghabiskan sumbangan orang, tuan-tuan. Ada orang sedekahkan kurma, ya. Jadi ini hari ke-10, semalam hari ke-9, ya, baru lagi. Jadi semalam saya bawa, mana-mana tempat saya pergi saya bawa lah. Cuma kalau boleh ni off dulu, sebab takut orang pening. Sebab benda tu pun ada dijual dulu, nanti orang mabuk. Jadi kita off dulu. Sebab apa, saya memang jual